Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita bersambung dengan topik fokus kita yang ke-43, iaitu tentang isu pembangunan dan ekonomi negara selepas terbentuknya negara kita Malaysia. Jadi yang untuk topik ini cikgu gunakan modul Jom Nak Lulus, muka surat 36 dan 37. Untuk topik ini terdapat dua bahagian yang kita mesti cuba fahamkan. Yang pertama ialah isu dia. Isu pembangunan dan ekonomi, maksudnya apakah masalah pembangunan dan masalah ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia. Dan yang kedua ialah apakah usaha, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk menangani isu-isu tersebut. Kita lihat dulu isu dia. Isu yang pertama ialah taraf pendidikan dalam kalangan rakyat masih rendah. Bila taraf pendidikan agak rendah, apakah kesan dia? Kesan dia kita boleh nampak di nombor 7 ini, iaitu peluang pekerjaan, bukan pekerjaan, pekerjaan adalah terhad. Ini adalah disebabkan bila kita kurang pendidik, kita kurang dari segi taraf pendidikan kita. Ini bermaksud kita kurang ilmu dan kurang kemahiran. Dan ada kerja, ada banyak kerja yang memerlukan kemahiran tertentu yang kita tak ada. Bila kita kurang kemahiran yang diperlukan oleh pekerjaan, maka kita tak boleh dapat kerja itulah, maka peluang pekerjaan dia kuranglah terhad. Dia hanya boleh cari kerja yang hanya memerlukan sedikit ilmu dan sedikit kemahiran. Dan itu adalah kuranglah kerja yang sebegini. Kalau kita banding dengan kalau kita ada ilmu yang lebih tinggi, kemahiran yang lebih tinggi, tentu banyak kerja yang kita boleh cari. Jadi yang kedua ialah apabila sebegini pekerjaan terhad dan kalau ramai orang yang dalam taraf yang rendah dan pekerjaan ramai orang yang taraf dia rendah, pekerjaan dia sikit. Jadi dia akan jadi bilangan orang yang di sini dia yang melebihi peluang pekerjaan itu akan tak ada kerja. Bila tak ada kerja, kita panggil menganggur. Jadi kadar pengangguran, ini maksudnya bilangan orang yang tak ada kerja. Bilangan orang yang tak ada kerja akan meningkatlah. Jadi itu adalah 3 isu yang saling berkaitan di sini. Yang kedua, kita lihat dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, negara kita apabila kita baru membentuk Malaysia, kita masih bergantung kepada 2 jenis ekonomi yang telah diperkenalkan semasa zaman penjajahan British, iaitu getah dan juga biji timah. Kita sebilangan besarlah daripada ekonomi kita, sebahagian besar daripada ekonomi kita bergantung kepada 2 bidang ini, iaitu getah dan juga biji timah. Itu adalah terlalu bergantunglah. Dan apakah masalahnya? Masalahnya apabila berlaku kejatuhan harga bahan mentah, maka ekonomi kita pun ikut samalah, sebab kita hanya bergantung kepada 2 perkara ini. Bila 2 perkara ini jatuh, harga dia jatuh, ekonomi pun ikut sama. Jadi ini adalah sangat bahayalah dan ini akan menjadi satu masalah lah kepada ekonomi. Maka kita perlu atasi isu ini untuk dapat ekonomi yang lebih stabil. Yang keempat ialah dari segi ekonomi juga, petani negara kita masih ketinggalan dari segi teknologi dan peralatan. Kita tak ada teknologi yang tertinggi, kita tak dapat beli peralatan yang terbaik untuk dalam bidang pertanian kita. Yang ini 3 ni dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, cikgu nak tambah satu lagi, iaitu taraf, keluar pula bahasa Korea. Kejap. Banyak bahasa di sini ya. Baik. Taraf hidup berbeza. Taraf hidup yang berbeza. Jadi yang ini juga salah satu masalah pada masa itu. Yang kita maksudkan di sini taraf hidup berbeza, masyarakat di bandar dan luar bandar. Antara ataupun masyarakat antara negeri yang berlainan, taraf hidup dia ada yang kaya, ada yang sangat miskin. Jadi taraf hidup mereka jauh berbeza. Itu juga akan menjadi satu isu lah bila berlaku keadaan yang begitu tidak seimbang, dia boleh membawa kepada masalah perpaduan dan banyak masalah susulan lah disebabkan ketidakseimbangan ini. Jadi ini juga satu isu, satu masalah, satu cabaran
yang besar untuk negara yang mesti diatasi. Dan tadi kita dah sentuh mula-mula tentang pembangunan dari segi pendidikan. Yang kedua, kita sentuh dari segi ekonomi. Yang terakhir sekali lebih kepada bahagian sosial tentang kesihatan. Jadi terdapat lagi masalah kesihatan dan masalah sosial, dan yang utamanya di sini ialah kadar kelahiran yang tidak normal. Kadar kelahiran di sini yang tidak normal maksudnya sepatutnya kadar kehadirannya pada tahap yang tertentu tetapi sudah terlebih. Kelahiran terlalu tinggi berbanding dengan ekonomi. Maksudnya bayi yang dilahirkan mungkin keluarga itu tak akan mampu nak menampung perbelanjaan dia, tak mampu nak jaga anak dia sebab kadar kelahiran terlalu tinggi, dan pada masa yang sama kadar kematian juga meningkat. Yang ini mungkin disebabkan kesihatan kurangnya kemudahan kesihatan ataupun ilmu tentang nak menjaga kesihatan, ataupun bolehlah terjadi ada banyak isu lain mungkin, tapi di sini cikgu rasa dia merujuk kepada kesihatan masalah kesihatan yang pada masa itu kemudahannya masih kurang lengkap lah. Jadi ini adalah beberapa isu utama dalam pembangunan dan ekonomi yang dihadapi oleh negara. Seterusnya kita pergi kepada usaha. Apakah yang telah kerajaan ambil, langkah yang telah diambil untuk nak atasi isu-isu tadi? Jadi yang pertama tadi kita tahu masalah tentang ekonomi ialah kita terlalu bergantung kepada biji timah dan getah. Jadi di sini macam mana nak selesaikan masalah nombor 1 sehingga nombor 4 ini, nak selesaikan masalah ekonomi tersebut, iaitu nak mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Kita tak boleh hanya ada 2 ekonomi utama, jadi kita kena ada kegiatan ekonomi yang banyak jenis. Jadi apakah jenis lain yang kerajaan cuba nak bangunkan, terutamanya pertanian lah. Contohnya hari ini kita tengok kita ada banyak sawah padi, pertanian, dan industri pemprosesan, proses makanan. Dan contohnya lah. Jadi dan yang kedua ialah cari pasaran baharu. Jadi untuk getah yang biji timah yang sudah ada, kita tak akan henti di sana, kita masih teruskan, tetapi kita kena cari bukan sahaja jual kepada negara yang sedia ada, kita kena tambahkan lagi pasaran, kena jual kepada lebih banyak negara yang berlainan. Dan yang ketiga, kita juga nak mempelbagaikan bidang pertanian. Kita sudah ada fokus kepada bidang pertanian. Jadi tetapi pertanian pun sama juga, kita tak mahu hanya fokus kepada sejenis pertanian. Tanam hanya sejenis tanaman, tak. Kita kena pelbagaikan banyak jenis. Jadi pada masa itu negara kita fokus kepada terutamanya kelapa sawit dan koko lah. Sebab itu kita lihat pada hari ini memang banyak ladang kelapa sawit di negara kita. Jadi yang keempat, mempelbagaikan pengeluaran komoditi. Komoditi ni maksudnya barang yang boleh dijual ataupun dibeli. Jadi di sini maksudnya dijual lah, kita nak keluarkan banyak barang yang boleh dijual. Contohnya mungkin kita ada kelapa sawit, tapi kita bukan hanya tanam kelapa sawit, tetapi kita juga kena fikir, nak jual kelapa sawit minyak ke, nak jual dalam bentuk jam, peanut butter tu dalam tu ada kelapa sawit ke, kita nak pelbagaikan lah apa benda yang kita boleh jual kepada orang lain, kepada negara lain dan juga kepada dalam negara lah. Itu adalah pengeluaran komoditi negara. Dan yang nombor 5 ini yang tadi kita dah bincang, masalah daripada kesihatan dari dan sosial. Maka bagaimana nak atasi? Salah satunya yang diperkenalkan ialah program perancang keluarga lah. Jadi rakyat diajarlah macam mana nak rancang pembinaan keluarga masing-masing lah. Maksudnya kena rancang lah. Bilanya dilahirkan anak, adakah kelahiran anak itu ekonomi keluarga adalah mampu untuk menampung anak dia. Itu adalah jadi diperkenalkanlah program sebegini untuk mengawal, mengurangkan kadar kelahiran. Jadi dan akhir sekali dari segi taraf pendidikan rendah yang membawa kepada peluang pekerjaan yang terhad dan kadar pengangguran yang tinggi, bagaimana nak selesaikan
mesti bagi mereka naik taraf lah dari segi pendidikan, tetapi kita tahu ada antara kita yang ilmu yang tinggi ni bukan semua rakyat ni boleh kuasai. Jadi apakah yang bidang yang sesuai dengan taraf kebanyakan orang. Jadi salah satu bidang yang memang sesuai dan juga bukan saja sesuai dengan taraf, juga sesuai dengan keadaan keperluan perindustrian hari ini ialah penubuhan pusat latihan vocational dan teknikal yang hari ini kita sebut bidang TVET ini. Jadi dengan adanya pusat ini, penduduk boleh masuk belajar, contohnya di Giat Mara. Jadi di tempat-tempat ini diberikan latihan untuk tingkatkan kemahiran. Bila mereka ada kemahiran, mereka boleh baiki mesin contohnya. Jadi peluang pekerjaan penduduk pun meningkatlah, lebih luaslah peluang pekerjaan penduduk. Baik, itu sahaja yang kita fokus pada hari ini. Isu yang kita dah lihat tadi dan juga usaha yang telah diambil oleh kerajaan bagi menangani isu pembangunan dan ekonomi. Jadi sekarang kita pergi kepada bahagian latihan. Latihan pada hari ini adalah satu soalan esei. Dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan rancangan Malaysia pertama. Jadi apakah isu pembangunan dan ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia? Kita kena, ruangannya kecil sangatlah. Kalau kita maksudnya cikgu akan type, cikgu akan padam dan type untuk jawapan yang soalan kedua lah. Jadi kita akan lihat dulu soalan ni 3A. Isu pembangunan dan ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia. Betul tak soalan dia? Oleh Malaysia ialah, kita ingat balik yang mula-mula taraf pendidikan rendah dan peluang pekerjaan terhad. Kesannya kadar pengangguran tinggi. Selain itu, yang kedua kita lihat dalam ekonomi kan. Selain itu, isu yang lain ialah dalam bidang ekonomi tadi kita lihat terlalu bergantung kepada ekspor getah dan biji timah dan kejatuhan harga bahan mentah, iaitu getah dan biji timah lah. Di samping itu, masalah kesihatan dan sosial, iaitu kadar kelahiran tidak normal dan kadar kematian yang tinggi, yang semakin meningkat. Baik, itulah isu yang dihadapi. Kalau kita lihat sini, taraf pendidikan rendah 1 markah, peluang pekerjaan terhad 1 markah, kadar pengangguran tinggi 1 markah, bergantung kepada ekspor getah dan biji timah 1 markah, 4, kejatuhan bahan mentah 5, masalah kesihatan sosial 6, kadar kelahiran tidak normal dan kadar kematian yang meningkat 7. Di sini 6. Jadi betul dah, kita dah dapatlah markah penuh. Tetapi sebenarnya kalau merujuk kepada skema ini, taraf pendidikan rendah tak ada, maka selamatlah kita masih dapat 6. Jadi kadang-kadang lah skema ini dia tak, walaupun buku teks ada, dia tak tentu sangat. Tapi biasanya dalam SPM akan adalah jawapan tersebut. Jadi 3B sebab SPM dia akan pastikan sangat lengkap. Pilih skema jawapan dia. Yang soalan B, bagaimanakah kerajaan Malaysia mengatasi isu pembangunan dan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat? Jadi ini adalah yang kedua yang tadi kita belajar, usaha. Bagaimanakah tu usaha ataupun langkah lah, apakah yang telah kerajaan Malaysia lakukan untuk mengatasi masalah tadi. Masalah ekonomi tadi kita mulakan dulu. Kerajaan Malaysia mengatasi isu tersebut dengan yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi seperti
bidang pertanian dan pemprosesan. Selain itu, mempelbagaikan bidang pertanian seperti terutamanya kelapa sawit dan koko. Di samping itu, apa lagi yang kita buat dalam bidang ekonomi 4 kan? Banyak. Okay. Di samping itu, mencari pasaran baharu untuk getah dan biji. 5, rasanya yang ini kita perlu akronim lah untuk ingat. PPBK kot. Okay. P untuk pelbagai, tua pelbagai. Ini B, bidang. Pelbagaikan bidang, pelbagaikan ekonomi. Pasaran baharu. K untuk komoditi. Dan pelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Okay. Di sini kita dah bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah isi. Okay, tinggal 2 lagi. Selain itu, untuk mengatasi masalah sosial, okay, jadi apa? Program perancang kerajaan Malaysia mengatasi isu tersebut dengan memperkenalkan program perancang keluarga untuk mengawal kadar kelahiran. Dan satu lagi masalah apa dia tadi? Pendidikan kan. Dan yang kita bagi baharulah. Akhirnya kerajaan Malaysia menubuhkan pusat vocasional dan pusat latihan vocasional dan teknik untuk meluaskan peluang pekerjaan. Ya. Biasanya kita panggil latihan teknik dan vocational lah, tapi tidak pasti mengapa dalam buku teks dia diterbalikkan. Senang untuk ikutlah cara, senang untuk diingat. Latihan teknik dan vocational pun betul jugalah jawapan dia. Okay, jadi di sini inilah usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Okay, kita tulis sebanyak mana yang boleh lah. Di sini memang terlebih-lebih dah lah isi yang diberikan. Okay. Jadi ikutlah kemampuan masing-masing. Okay, tulis sebanyak mana yang boleh. Okay, jadi sekarang kita pergi kepada soalan C, soalan kebat. Uraikan mesej yang terkandung dalam poster tersebut dan kesan terhadap masyarakat luar bandar. Mari kita lihat poster dia. Jadi bila ada poster macam ini, kita ambil isi dari poster untuk jawapan kita. Jadi dia nak apa? Message. Jadi message kita baca dululah. Tengok apa yang paling penting dalam petikan ini. Masyarakat luar bandar juga tidak ketinggalan. Jadi kita nampak luar bandar. Jadi di sini dia nak fokus kepada masyarakat luar bandar dalam ekonomi, okay, keusahawanan. Usahawan. Tengok. Itulah yang dia nak fokus. Masyarakat luar bandar dalam keusahawanan. Okay, dan apakah bilangan mereka yang terlibat lah. Jadi kita berikanlah message yang terkandung dalam poster tersebut ialah masyarakat luar bandar juga terlibat dalam bidang keusahawanan. Betul tak? Kita tengok. Okay, juga terlibat lah. Jadi, hampir semua usahawan luar bandar adalah termasuk dalam PKS. PKS itu atasnya ada perusahaan kecil dan sederhana.
Okay. Selain itu, seramai berapa orang? 934 orang usahawan dan adalah berdaftar dengan siapa? Rujuk balik KPLB. Okay. Akhirnya dia bagi tahu berapa persen ini. 44% daripada mereka terlibat dalam bidang perkhidmatan dan 27% dalam bidang makanan. Agak-agak lah kita ubah, kita ambil balik ayat dia yang sama, tetapi isi penting kita ambil, ayat kita tukar sendiri. Okay. Ini bahagian pertama. Jadi bahagian soalan C ini ada dua bahagian sebab kita nampak dah ada dan kan. Bila ada dan maksudnya kita bahagi yang sebelum dan itu satu bahagian pertama. Selepas dan itu bahagian kedua. Okay, jadi bahagian pertama begini. Cikgu akan padamkan, cikgu akan sambung dengan bahagian kedua tetapi semasa peperiksaan sebenar bahagian kedua tu kita tulis dalam perenggan kedua lah. Okay, jadi kesan terhadap masyarakat luar bandar ialah bila mereka ada terlibat dalam usahawan, maksudnya mereka ada peluang pekerjaan kan? Peluang pekerjaan meningkat. Bila peluang pekerjaan meningkat, mungkin taraf hidup meningkat. Guna kebat pun boleh, nanti kita tengok bila peluang pekerjaan meningkat. Selain itu, ekonomi luar bandar akan menjadi maju dan apa lagi yang akan meningkat, kita fikir ekonomi luar bandar akan menjadi maju dan masyarakat luar bandar akan hidup sejahtera. Okay, so ada 4 saja, jadi kita boleh fikirkanlah huraian dia ataupun contoh. Hal ini kita sebenarnya nak senang, kita tak mahu fikir banyak, kita boleh fikir balik tadi yang soalan pertama, bila peluang pekerjaan meningkat, hal ini kerana kadar pengangguran menurun dan rakyat mampu menanggung kos hidup. Okay, kos hidup masing-masing. Ni hanya nak sambunglah, nak bagi lengkapkan. Ayat memang bukan ayat yang terbaik lah. Bolehlah kita murid masing-masing kalau ada idea masing-masing, kamu nak lengkapkan dengan lebih cantik, lagi baiklah. Hal ini kerana kadar pengangguran menurun, maksudnya kita beri huraian lah mengapa boleh hidup sejahtera, sebab semua ada kerja. Jadi mereka kuranglah orang yang tak ada kerja dan mereka dapat menanggung kos sara hidup kos sara hidup lah, maksudnya dapat cukup untuk mereka hidup lah, cukup duit untuk mereka mungkin yang lebih baik. Okay, dan contohnya mengapa kos sara hidup mereka mampu menanggung, contohnya pendapatan rakyat meningkat. Okay. Mengapa mereka dapat menanggung kos sara hidup masing-masing? Sebab pendapatan mereka meningkat. Okay. Kesimpulannya, kesan peluang pekerjaan meningkat ialah kesan terhadap masyarakat luar bandar. Habis. Okay. Jadi itu adalah salah satu contoh lah bagaimana kita boleh jawab soalan sebegini. Baik. Jadi itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih.